Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama-sama kita lagi dalam Ansara Muda Ramadan Talk Series, iaitu taping konsep ilmu siri 2 yang bertajuk Adab Berdoa yang dibawakan khas oleh cawangan Ansara Cawangan Taiping. Apa khabar semua rakan-rakan di Facebook Live dan Zoom Meeting? Semoga semuanya sentiasa berada dalam keadaan sihat dan dilindungi oleh Allah sepanjang bulan yang mulia ini, insya-Allah. Sebelum kita meneruskan sesi kita pada petang ini, moleklah kiranya kita membuka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan strategi Ansara Taiping, iaitu Unit Jana Taqwa MRSM Taiping, TNF Energy Sendaran Berhad, Aman Media dan Outpost Taiping. Jadi, pada petang ini kita bersama-sama dengan tetamu khas kita, Dr. Ahmad Sadikin Muhammad Israh, batch 1994, iaitu Timbalan Dekan Penyelidikan Pasca Siswazah, Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer, Universiti Teknikal Malaysia UTM. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah, terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi bersama-sama kita pada petang ini. Baik Doktor, tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Dr. Ahmad Sadikin Muhammad Israh untuk menyampaikan perkongsian beliau dengan tajuk Adab Berdoa. Dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan. Semoga ibadah kita diterima pada bulan ini. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasihlah kepada Ansara Taiping kerana menjemput saya lah untuk memberikan tazkirah Ramadan. Pada asalnya Tuan Hafizi dia kata satu sesi saja kan. Lepas tu dia kata alang-alang kau bagilah 3 sesi. Okey, tak apa, insya-Allah saya cuba terbaiklah untuk memberikan tazkirah pada bulan ini sebanyak 3 kali ini untuk adik-adik kita di MRSM Taiping, dan juga kita ada rakan-rakan lain juga kot yang senior-senior ni kan yang akan menonton juga. Jadi hopefully akan dapat memberi manfaat kepada semua, kepada diri saya sendiri juga dan juga kepada adik-adik dan kepada semua yang mendengar lah, hopefully insya-Allah. Sebab saya sebenarnya dah banyak terfikirlah pasal berdoa ni kan. Bila kita berdoa ni sebenarnya ia mendekatkan lagi kita punya hubungan dengan kita punya pencipta lah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lagi banyak kita berdoa, lagi dekat kita kepada Allah Taala. Jadi boleh saya sharekan slide. Memandangkan saya ni lecturer kan, jadi biasa kena ada slide lah. Boleh saya share sikit Alright. Do you want to continue? Yes. Okay, continue. So let's okay, kalau boleh share lah. Tak boleh share lah. Tak apalah, saya cakap je lah. Okay, saya terpaksa log out pula kan. Okay, tak Doktor tak boleh share, Doktor. Apa tu? Doktor boleh share tak? Sekejap. Sepatutnya Doktor boleh share. Boleh share dah? Boleh. Saya lupa nak test tadi. Sharing dengan continue. Dia memang boleh share. Sekejap Baim. Saya yang kena grant access. Okay, kejap. Okay, kejap. Sorry because of the technicality daripada Universiti Teknikal. Dia biasa terjadi. Pada Zoom. Saya lupa nak ni. Kejap boleh tak saya leave sekejap, lepas tu saya join balik? Sekejap Boleh Doktor. Okay.
Doktor mute tu. Doktor unmute dulu. Okey, dah dengar suara saya dah? Dengar. Okey, right. Saya share sekarang. Saya punya ni slide. This one, share. Okay, so sorry about the technicality tadi. Jadi saya teruskan dengan saya punya tazkirah pada petang ini. Kita tak ada banyak masa, ada 25 minit je. Jadi saya nak buat secepat mungkin lah. Okay, pertama sekali sebelum kita bercakap pasal doa ni, saya nak bagi tahulah saya ni sebenarnya bukanlah ustaz, kan? Jadi bukanlah seorang yang apa orang cakap alim warak sangat, kan? Tapi saya percaya semua orang regardless of dia punya condition dia punya level dia, kan, level keagamaan dia, kan, semua orang akan berdoa, kan, betul tak? Kita actually kalau kita ni betul-betul ingat kepada Allah SWT, kita akan berdoa setiap masa, kan. Setiap kali kita nak pergi mana-mana, kita mesti nak berdoa, betul. Jadi kita kalau katakan kita nak pergi ke tempat kerja sekalipun, kan, kita akan berdoa. Kita kata, ya Allah, izinkanlah aku sampai ke tempat kerja ni dengan selamat, kan. Ataupun kita nak pergi ke mana-mana saja, kan. Jadi secara tak langsung kita punya niat tu, kalau kita dah biasa berdoa tu, apa saja yang kita buat tu dah jadi macam doa, kan. Jadi pada hari ini saya nak sampaikan sedikit lah, mungkin kita boleh tengok lah ada adab doa ni yang saya cuba kumpulkan lah berdasarkan kepada saya punya pengalaman dan juga daripada apa yang saya belajar daripada ustaz-ustaz, daripada apa benda yang saya baca, kan. Jadi saya harap ini agak berguna kepada kita lah. Some of the adab that I'm going to share hari ini ni ada yang saya dah amalkan, dan ada yang mungkin saya kurang amalkan. Tapi boleh dikatakan semua dah diamalkan lah. Cuma ada yang kurang, ada yang banyak lah, kan. Okay. Jadi doa ni sebenarnya adalah satu benda yang sangat kuat. Sangat kuat, sangat spiritual yang sangat kuat. Ia actually orang cakap menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan tu jadi lagi dekat. Jadi dekat. Jadi sebab tu masa zaman Rasulullah dulu, kan, Rasulullah selalu bersendirian. Kenapa baginda selalu bersendirian? Sebab baginda berdoa kepada Allah Taala. Berdoa, bercakap. Kan? Dia macam bercakap dengan kekasih, kita cakap dengan isteri kita, dengan apa, kan? Dengan kekasih tak boleh, dengan mak tak boleh, dosa. Okey, kalau dengan orang yang kita sayang, katakan, kita cakap, tapi kita kena ada adab lah untuk cakap dengan dia tu. Bila kita ada adab dengan nak cakap dengan dia, barulah doa kita tu akan didengari. Barulah perbualan kita tu akan appreciate. Dia akan appreciate kita punya perbualan, kan. Jadi apa benda ni? Jadi kita tengok dulu. Saya punya slide ni. Apa benda ni slide. Okay. So dalam terminologi Islam, doa bermaksud permohonan dalam bentuk doa lah. Itu terminologi dia lah. Kalau dalam bahasa Arab, maksud dia memanggil. Kan, kita memanggil Allah SWT. Ya Allah, tolonglah aku. Kita panggil, kan. So dalam Islam, ia merupakan satu bentuk ibadah. So ada hadis yang menyatakan dalam Sunan At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda bahawa doa itu adalah merupakan ibadah. Dalam Sunan Al-Jami', Rasulullah bersabda bahawa ia merupakan satu ibadah yang paling cemerlang, the most excellent form of ibadah. So itu adalah satu benda yang, maknanya doa ni adalah sangat powerful. Kita jangan memandang rendah doa ni. Kalau boleh kita nak berdoa, kita berdoa betul-betul. Okay. Jadi saya kalau kita lihat seterusnya lah pada ayat Al-Quran yang saya letak di sini, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, okay, ini adalah surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam
kebenaran. Jadi Allah tu rapat kepada kita. Okey. Kalau kita baca Al-Quran, kalau ada satu lagi ayat Quran saya tak ingat yang mana satu, tapi Rasulullah Allah kata dia adalah lebih dekat kepada kita, lagi dekat daripada kita punya vein, daripada kita punya salur darah. Kan? Bermaksud kalau kita bercakap dengan Allah SWT, Allah SWT definitely akan dengar percakapan kita. Jadi apa kelebihan doa? Kita tengok apa kelebihan doa. Okey. Banyak hadis yang mengatakan bahawa setiap doa pasti akan dijawab. Maknanya kalau kita berdoa kepada Allah SWT ni, Allah sentiasa mendengar doa kita. Jadi janganlah tak berdoa. Rugi kalau tak berdoa ni. Doalah. Walau di mana saja kita berada, doalah. Okey. Yang paling penting adalah doa untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Taala. Kan? Tiap kali kita berdoa tu kita selalu berdoa kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan? Bermaksud kita memohon kepada Allah kan untuk menjauhkan diri kita. Kan? Rabbana atina fid dunya hasanah, bagi kita kebaikan di dunia. Okey, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kebaikan. Okey. Itu yang maknanya kalau kebaikan tu maknanya Allah reda kepada kita lah, baru dia bagi kita kebaikan, betul? Okey. Alright, dan ketiga, doa actually boleh menukar takdir. Dia takdir ni satu benda yang sangat complicated kita tak boleh bincang takdir Apa yang orang biasa seperti kita ni kan faham pasal takdir ni telah ditulis di Lauh Mahfuz. Itu maksud takdir yang kita faham kan, maksudnya dia dah tertulis. Tapi kita kena ingat, okey, sekiranya takdir ni adalah makhluk Allah SWT, adakah Allah tidak boleh menukarnya? Sebab Allah yang menciptanya, betul? Jadi dengan alasan itu, maka doa boleh menukar takdir. Kalau kita minta kepada Allah SWT, Allah akan izinkan. Contohlah, sekiranya kita dalam peperangan katakan, kan? Asal ni kita macam nak kalah dah ni kan. Kita minta dengan Allah SWT, ya Allah menangkanlah kita ni. Kita nak berjuang untukmu ya Allah. Kan? Dan Allah bagi kita kemenangan. Okey. Maknanya Allah menukar dia punya outcome dia tu. Dia punya outcome dia tu ditukar. Okey. Dan keempat, doa sentiasa menyebabkan kita rendah diri. Kenapa? Kita selalu fikir bahawa there's always Allah on top of us. There's always Allah on top of us. Kalau kita nak buat jahat pun, kita kadang-kadang bila kita buat jahat tu kita lupa yang kita berdoa tadi tu. Kan? Kata kita buat benda-benda yang tak baik apa semua kan. Waktu tu memang kita lupa lah. Kan? Tapi bila kita berdoa, kita akan always terfikir bahawa kita adalah makhluk Allah Subhanahu Taala dan kita akan sentiasa rendah diri. Dan doa menyebabkan keberkatan, itu semualah, itu minta keberkatan kepada Allah SWT lah. Okey, ampunkan dosa kita, masukkan kita dalam syurga, jauhkan kita daripada azab api neraka, mendoakan untuk keberkatan ibu bapa kita, mendoakan semoga ibu bapa kita diampunkan dosa-dosa mereka, kan? Itu benda-benda macam tu, okey, akan menyebabkan keberkatan kepada kita. Baik. Okey. So, saya bagi lagi satu ayat. Okey, jadi kita masuk kepada bahagian adab lah. Kita masuk kepada bahagian adab. Okey. So, ayat Quran ni ialah surah Al-A'raf ayat 55 ke 56. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, maksud berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Okey. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Okey, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau tengok pada ayat ni, kita dapat simpulkanlah bahawa dalam berdoa tu perlu cara dia betul, kena ada adab dia. Kan? Kalau dalam ayat ni adalah salah satu ayat lah daripada banyak lagi ayat Al-Quran. Kita boleh cari sendiri dalam ayat Quran tu, dalam Al-Quran tu, Al-Quranul Karim. Jadi kalau dalam kita
ini merupakan adab lah. Okay, cara yang betul, bagaimana cara yang sepatutnya untuk kita berdoa kepada Allah SWT ataupun bercakap dengan Allah SWT. Okay. Jadi saya terus saja. Saya tak nak lama-lama dah 6 suku. Okay, so kita terus pada ada adab berdoa. Pertamanya ialah kita harus pasti. Okay, kita kena kepastian tu kena ada bahawa Allah sahaja yang boleh memberi jawapan kepada doa kita. Okay, itu yang pertama. Okay, tidak boleh ada yang lain. Hanya Allah saja yang boleh menjawab doa kita. Okay, dia berkadar langsung dengan syirik lah. Kan, kita tak boleh berdoa kepada yang lain kepada Allah SWT. Okay, sekiranya kita berdoa kepada yang lain, maknanya kita syirik kepada Allah SWT. Dan ia berkait dengan yang kedua tu. Okay, meminta kepada Allah SWT hanya kepada Allah SWT suatu doa. Kita maknanya kita meminta kepada Allah, ya, dan kita hanya pasti bahawa hanya Allah saja yang boleh menjawab doa kita. Okay. Dan kita pergi kepada yang ketiga, memohon melalui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kan? Ini ramai orang tak buat ni. Kan? Kalau kita tengok di mana-mana sekalipun, kan. In fact, ini dia macam mana? Betul lah, logically lah, logic thinking lah, kan. Kalau logic thinking, kalau kita nak orang tu suka pada kita, selalunya kita akan pujilah dia. Okey, kan? Macam saya dengan anak saya, kan, nak suruh dia buat something, kan. Jadi kita pujilah, kata, oh baik abang ni, kan. Kan. Jadi abang ni okeylah, rajin abang ni. Okey, boleh tak ni, baru kita macam nak minta something. Betul. Samalah dengan Allah SWT, kan. Kita pujilah nama-nama Allah SWT tu. Kan banyak nama-nama Allah tu, ada 99 nama tu. Kan? Contoh, kan. Contoh kalau kita nak minta dimurahkan rezeki. Kan? Jadi kita gunalah nama Allah, Ya Razzaq. Kan? Yang memberi rezeki. Kan? Kita guna Ya Allah, Ya Razzaq. Okay. Lepas tu kan kita selalu sebut Ya Rahman, Ya Rahim. Itu pun nama-nama Allah. Kan? Lepas tu kalau yang sifat-sifat dia tu, kita ada sifat-sifat Allah, kan. Pun boleh disebut. Baru dia macam, kalau kita buat tu, kita akan menyebabkan kita punya doa tu jadi lagi bermakna, tau. Bukan setakat, dia sebenarnya Allah tak perlu pun kita punya doa ni. Kan? Allah tak perlu pun. Kan? Sebab Allah tu adalah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan sesuatu yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang terakhir tu. Kan? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak memerlukan benda yang lain. Kan? Jadi kena ingat tu. Allah tak perlukan doa kita. Kita yang perlukan Allah untuk redha dengan kita. Kita ni adalah orang Islam. Islam tu bermaksud apa? Submission, kan? Muslim, we submit ourselves to God. Kita submit. Kita serah diri kita bulat-bulat. Jadi kalau kita serah diri kita bulat-bulat pada Allah Taala, jadi maknanya kalau kita nak berdoa dengan dia, kita perlulah puji nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Sebenarnya kita dah buat pun, kan? Kalau macam kita selalu baca doa, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dah nama Allah Rabbul Alamin, itu sifat dia, kan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi. Itu selawat lah. Okay. So mungkin boleh tambah lagi nama-nama yang lain. Ya Razzaq, ya Rahman, Ya Rahim, kan. Lepas tu apa lagi yang biasa saya adalah, saya pernah lupa. Okay. Tapi biasanya sekiranya kita menggunakan adab ini, macam menggunakan nama-nama Allah SWT, ia akan menjadikan doa itu lebih bermanfaat, lebih bermakna lah. Okay. Dan yang keempat, menyebut nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun selalunya orang terlepas pandang. Kan? Selalunya orang terlepas pandang. Contoh, sebagai contoh, kita selalu buat dosa. Regardless lah, buatlah apa-apa pun. Yang tak buat dosa ni Rasulullah SAW seorang aja. Orang lain semua buat dosa. Jadi, apa nikmat Allah kepada kita dalam konteks ni?
Bila kita buat dosa, orang lain tak tahu. Kenapa orang lain tak tahu? Sebab Allah telah surukkan perbuatan kita tu di mata orang lain, sebab Allah tak nak memalukan kita. Itu adalah satu nikmat. Okey, ada satu kisah, ni satu kisah Nabi Musa dulu. Nabi Musa punya kisah. Kisah dia lah macam ni. Pada zaman Nabi Musa tu, waktu tu keadaan kemarau. Hujan tak turun langsung. Lama, berbulan-bulan hujan tak turun. Rupa-rupanya bila Nabi Musa tanya kepada Allah SWT, Allah SWT kata, terdapat seorang di kalangan umatmu yang tidak beribadat, yang meninggalkan ibadat kepadaku sebanyak 40 tahun. Tak silap, 40 tahun. Dia tidak pernah, bukan melakukan ibadat, tidak pernah berdoa kepadaku. Dia tak pernah pun. Okey, dia melakukan kemungkaran, dia tak melakukan ibadat, dia tak pernah berdoa pun kepadaku sepanjang 40 tahun tu. Umat dia. Disebabkan itu Allah turunkan bala, tak bagi hujan selama beberapa bulan. Kan? Jadi Nabi Musa pun panggillah umat dia. Okey, tapi cerita dia sebelum tu ialah sebenarnya orang start komplain lah. Kan, cerita itulah sebenarnya bila orang start komplain, kata tak hujan ni. So jumpa Nabi Musa pun tanya kepada Allah SWT, dan itulah cerita dia. Jadi dipanggillah umat dia datang, kan, berkumpul dekat satu tempat lah. Ini pun atas arahan Allah SWT. Jadi Allah yang suruh, kata Nabi Musa tanya kepada Allah SWT, apa yang perlu aku buat? Okey, panggil dia orang ni duduk atas satu padang. Okey, lepas tu kena admit, seorang kena admit daripada yang umat dia tu, seorang kena admit dia punya dosa-dosa dia tu. Kan? Jadi lepas tu dia pun panggil lah. Panggil. Lepas tu tak juga, dia beritahulah dekat umat dia tu, kata okey, kita ada seorang pendosa dalam ni. Kan? Yang pendosa ni kena keluar untuk admit dia punya dosa dia apa semua. Okay, tapi dia tak nak keluar. Lepas tu pujalah susah sangat kan. In the end nak jadikan cerita lah kan, nak dipendekkan cerita. In the end tiba-tiba hujan. Lepas tu Nabi Musa katalah, ya Allah Tuhanku, kenapa tiba-tiba hujan? Kan? Rupa-rupanya dalam keadaan tu, yang pendosa tu tadi, tiba-tiba dia berdoa, memohon ampun kepada Allah SWT, sebab dia tahu dia yang buat dosa tu. Dia yang tak pernah berdoa, yang tak pernah beribadat sepanjang 40 tahun tu. Dialah orang dia. Jadi dia berdoa kepada Allah SWT. Lepas tu Nabi Musa tanya lagi kepada Allah, ya Allah, siapakah orang dia, aku nak tahu. Allah kata apa? Kalaulah sepanjang 40 tahun ni, kan, aku tak beritahu kau siapa orang dia, kau rasa aku nak beritahu kau hari ni ke? Kan? Aku ni adalah seorang yang pemberi maaf, pemberi ampun, kan? Pemberi nikmat, memberi maaf ni. Jadi memberi rahmat. Jadi dia menutup keaiban. Aku menutup keaiban hamba-Ku, dia kata. Lebih kurang macam itulah. Kan? Jadi itu adalah nikmat. Maksudnya bila kita buat dosa tu, kan, walaupun orang tak tahu sebab Allah menutup nikmat tu. Jangan sampai Allah tarik balik nikmat tu, jadi orang tahu kita buat dosa. Jadi jangan buat dosa. Itu sebenarnya. Kan? Sebenarnya nikmat Allah ni sangat banyaklah. Kan? You boleh cakaplah macam-macam nikmat. Jadi itu adalah nikmat yang paling besar pada pendapat saya. Kan? Setiap kali saya berdoa, saya kata, ya Allah, aku ni telah banyak lupakan kau, kan? Aku ni seorang yang sentiasa melupakan kau, kan? Kadang-kadang bila aku pergi kerja, aku mana ingatkan kau. Tak ingat bila aku tengah drive tu dengan lagu, kan? Bukan lagu. Mana ingat kepada Allah Taala? Betul tak? Sebenarnya kita ni 24 hours, 24/7. We have to always in the remembrance of Allah SWT. Kita kena selalu ingat pada Allah. 24/7. Including in our sleep. Including in our sleep. Tapi kita ni biasalah, kita ni manusia. Dan Allah tahu. Kita ni banyak kelemahan. Bak kata Sayyidina Ali, karamallahu wajhah. Kita ni, manusia ni, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa selain daripada doa. Kita ada doa je sebenarnya. Semua benda lain, semua akan ditarik.
kekayaan akan ditarik. Kan? Kita punya keluarga akan meninggal, akan meninggalkan kita. Kan? Kita punya harta, bila kita meninggal besok, kita akan meninggalkan harta kita. Okey. Jadi cubalah guna kita sebut nikmat-nikmat yang beri Allah SWT tu. Dan kelima ialah selawat ke atas Nabi. Ini penting. Ini sangat penting. Okey. Kalau kita selalu dalam sembahyang Jumaat tu kan, innallaha yusalluna 'alan nabi. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu selalu dalam sembahyang Jumaat kita dengar kan? Kan? Allah tu berselawat ke atas Nabi. Kan? Kenalah kita berselawat ke atas Nabi. Bila kita berselawat ke atas Nabi, istilah dia ialah kita mendoakan Nabi supaya selamat, kan? Dia beri keselamatan. Nabi mendoakan kita berapa kali? 10 kali. Kan? Itu ada dalam hadis. Jadi Nabi mendoakan kita 10 kali. Kita doakan Nabi sekali, Nabi doakan 10 kali. 10 kali. Jadi saya nak tanya balik. Doa siapa lagi makbul? Kan? Jadi siapa yang tak berselawat ni sebenarnya rugi. Selawat ni sangat penting. Mesti selawat. Bila kita berdoa, pastikan dalam doa tersebut ada sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey, wa sahbihi wasallam tu sebenarnya dia tak berapa ni. Dia cuma ditambah kemudianlah oleh para tabi'in lah. Okey. Itu pun contoh tawasul juga, tawasul kepada para tabi'in. Okey, tapi kalau dalam Sahih Bukhari, okey, ada dinyatakan dalam Sahih Bukhari, ada sahabat bertanya kepada Nabi, macam mana nak selawat? Dia berdasarkan kepada ayat Quran tadilah. Kan? Nabi kata, okey, kalau nak bersalawat, cara yang sebenarnya adalah seperti yang dalam ayat Quran, iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okay, that is ayat Al-Quran lah yang kita baca dalam tahiyat akhir kan. Okey, itu sebenarnya selawat. Jadi kalau kita semayang pun, kenapa kita baca yang tu dalam tahiyat akhir? Sekiranya tak ada yang itu dalam kita punya solat kita tak sah. Kita kena baca tu dalam tahiyat akhir. Sebelum penutup tu kita kena baca. Jadi selawat ni mesti ada dalam doa. Saya selalu ingatkan pada anak-anak saya, kan? Sekiranya apa-apa, selawat. Apa-apa pun selawat. Paling pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan? Itu yang paling penting. Kalau nak yang panjang macam tadi lah ayat Quran tadi. Kan? Dengan Nabi Ibrahim apa semua tu. Okey. Right. Seterusnya. Okey, menyatakan keadaan kita dalam doa. Ini saya pernah bertanya dengan ada seorang ustaz ni lah kan. Actually bukan bertanya lah, ustaz tu dia pernah bercerita lah. Dia kata, okay, pada satu ketika tu dia berada dalam keadaan terdesak. Dia berada dalam keadaan terdesak. Dia keadaan terdesak dia tu bermaksud dia dalam keadaan berhutang, hutang yang agak banyak lah dan dia susah nak bayar lah kan. Okay, dan dia berjumpa lah dengan dia punya ustaz, maknanya dia punya guru dia. Jadi guru dia ni memang seorang yang alim lah. Okay, bila dia berjumpa dengan guru dia, okay, guru dia kata apa? Memang dalam dunia ni, dalam dunia Islam apa semua, kita ada banyak doa yang dalam doa yang bahasa Arab yang jenis macam-macam doa lah kan. Doa nisfu Syaban lah, doa apalah hari Jumaat lah, doa itu ni yang betul-betul yang dalam konteks ni kan. Tapi sebenarnya kalau kita betul-betul terdesak kan, kita betul-betul terdesak, yang paling bagus ni ialah kita cuba bersendiri, okey, dan kita berdoa dalam bahasa kita sendiri. Kita berdoa dalam bahasa kita sendiri. Doalah, maknanya kita cakap, ya Allah, aku ni hutang banyak sangat ni kan. So apakah yang patut aku lakukan? Kau bagilah aku kekuatan. Macam itulah. Dia lebih memberikan kesan sebenarnya tau. Dia memberikan kesan dan Allah sebenarnya tahu. Sebab kita pernah ada hadis yang mengatakan bahawa doa orang yang terdesak ni dia memang dimakbulkan oleh Allah SWT. Okey, janganlah risau kalau tak boleh nak berdoa dalam bahasa Arab atau bahasa kira dalam bahasa Arab lah especially jadi janganlah risau Yang paling penting kita kena bercakap dengan Allah, itu yang istilah penting. Okey, seterusnya tidak terburu-buru. Janganlah kan masa nak doa tu, itu
laju sangat pula aku punya doa ni kan. Dia macam tak ada feel. Tak ada feel. Kan you kena baca doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila kita baca doa tu, dia meresap makna dia tu dalam diri kita. Okey, dia meresap dalam diri kita. Okey, contohnya Rabbana zalamna anfusana. Kan? Kita telah menzalimi diri kita, kan? Rabbana zalamna anfusana. Kan? Kita dalam doa kita ni. Rabbana la tuzigh qulubana. Janganlah kau palingkan hati-hati kami. Kan? Jadi maksudnya ialah jangan terburu-buru. Kita doa elok-elok. Pastikan sebutan tu sebutan yang jelas, seolah-olah kita memang macam kita bercakap dengan rakan kita. Jangan cakap laju-laju. Sebab Allah tu sentiasa dekat dengan kita, lagi dekat daripada kita punya vein, kita punya salur darah ni. Kan? Allah dekat dengan kita. Jadi tak payah terburu-buru, cakap elok-elok. Okey. Alright, seterusnya menadah kedua tangan di hadapan muka. Tadahlah tangan di hadapan muka kan. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan? Jadi tangan tu dekat. Okey. Dia seolah-olah macam minta sedekah. Kan bila seorang yang minta sedekah tu, bila terdesak sangat tu dia akan bagilah aku duit. Macam tu. Kan? Ini sombong ni. Pada saya lah. Saya tak pernah tak tahu apa kan. Ada orang macam ni tangan dia kan. Macam tu kan. Kan apa macam ni. Orang berdoa macam ni. Betul nak minta ni pada Allah Taala ni. Kan? Tu. Jadi tadahkan tangan. Tadahkan tangan. Okey. Dan seterusnya mendoakan ke semua muslimin. Okey. Mendoakan ke semua muslimin. Ini penting juga masa saya belajar PhD hari tu, terang saya cakap semasa saya di tahun kedua, saya stuck dan tidak boleh nak proceed. Okey, tak boleh nak proceed. Dia dah 6.5. Okey, saya kena lajukan sikitlah. Saya tak boleh nak proceed. Jadi saya tukar cara saya berdoa. Kan? Doa saya doakan semua kawan-kawan saya yang sama-sama belajar dekat UK tu. Saya pergi UK hari tu. Kan? Mana kawan kat utara, yang kat selatan, kat timur, kat barat, kat UK tu semua saya doakan. Semua saya doakan. Lepas tu baru saya minta doa diri saya. Kan, ya Allah, paskanlah aku dalam PhD ni, kan? Okay? Dengan tidak semena-mena, bila saya tukar cara saya berdoa tu, pada tahun ketiga tu, alhamdulillah, supervisor saya dapat seorang murid baru, tapi dia postdoc lah, maksudnya dia dah dapat PhD dan dia sambung belajar untuk postdoc. Yang postdoc dia daripada China, dia yang banyak tolong saya. Maknanya nampak tak nikmat tu yang Allah bagi tu, kan? Dia yang banyak tolong saya dan in the end saya dapat produce 2 paper, journal paper. Kan, saya dah tak tahu ni tahun 2 ni apa aku nak buat ni, stuck. Kan? Saya tak boleh nak convince my supervisor. So my supervisor tak berapa nak confident with my work. Okay, so apa saya buat? Apa yang kita ada cuma doa lah. Kita doa. Alhamdulillah tahun ketiga tu dapat pula dia kawan saya tu daripada China tu. Saya ingat lagi nama dia. Jadi dia lah yang tolong saya dah, alhamdulillah. Saya pun dah dapatlah Dr. Sadikin, kan? Jadi semua ni pertolongan Allah SWT tau. Bukan nak kata hoi susah PhD ni, tak apa, kalau for you guys, alhamdulillah, insya-Allah lah saya doakan okey akan ada yang nak sambung PhD nanti. Okey. So seterusnya mengucapkan amin di akhir doa. Okey, amin tu adalah merupakan satu Allah suka bila kita cakap amin tu. Ada hadis yang mengatakan Allah suka bila kita cakap amin tu di akhir doa tu. Okey. Jadi untuk seterusnya ialah kita doa untuk perkara yang baik-baik je. Janganlah mendoakan orang ni jatuh sakit ke, kan? Apa dia accident ke, that is not good lah. Allah pun tak suka. Okey, doa dengan niat yang baik saja, right? Dengan niat yang baik, maknanya niat doa tu adalah bukan untuk memberikan mudarat pada orang lain ataupun kepada diri sendiri atau apalah. Ada doa apa kata ya Allah matikanlah aku. Tak boleh macam tu. Kan? Allah selalunya dia memberi peluang, right? Okey, doa dalam keadaan sujud. Ini pun satu lagi. Sangat kira adab yang bagus. Kalau kita macam
especially dalam bulan Ramadan ni lah, dalam bulan Ramadan ni kan, kita solat tarawih apa semua kan. Okey. Kita solat di waktu zaman Nabi Muhammad dulu, dia selawat 1000 rakaat satu bulan Ramadan tu. Kan? Maknanya selepas dia solat dekat masjid tu, dia sambung lagi kat rumah tu. Kan? Jadi waktu dia solat tu dia panjangkan sujud dia. Dan panjangkan sujud dan waktu tu dia berdoa. Okey. So dengan itu saya cuba nak ringkaskanlah. Penutup saya adalah kisah cerita sikit je lagi antara Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Dia berlaku sewaktu Sayyidina Hasan masih lagi kecil. Okey. Waktu dia kecil dia selalu melihat ibunya iaitu Sayyidatina Fatimah bangun untuk bersolat tahajud. Okey. Tiap kali dia bangun, dia mesti dengar Sayyidatina Fatimah ni berdoa. Okay. Tahu tak apa pertama-tamanya sekali dia doa? Untuk apa ni? Dia bukan doa untuk diri dia sendiri ataupun dia punya keluarga dulu. Dia mendoakan jiran-jiran dia dulu. Jiran-jiran dia tu, maksudnya dia sebut nama seorang-seorang jiran tu. Ni jiran ni Ahmad. Jiran ni Aminah. Jiran ni Abu. Jiran ni dia sebut seorang-seorang. Okey, nama okey. Jadi besoknya tu Sayyidina Hasan bertanyalah pada ibu dia, wahai Ummi, kan kenapa Ummi doakan orang lain dulu, dia kata. Jadi Ummi dia kata kita kena lebihkan orang lain dulu baru kita boleh minta untuk diri kita. Itu yang saya terima katalah pada Sayyidina Hasan. Jadi disebabkan kisah ini, maka itulah sebab saya tukar sambil saya doa masa buat PhD tu. Kan? Alhamdulillah. Saya memang bersyukur pada Allah SWT. Okey. Dengan itu saya dapat PhD. Okey. So dengan itu saya tutup saya punya tazkirah pada hari ini. Okey, semoga tazkirah ini dapat memberi manfaat kepada semualah. Okey, dan saya berdoa kepada Allah SWT semoga semua adik-adik, semua yang mendengar, okey, diterima ibadahnya pada bulan ini, pada bulan rahmat ini. Dan saya nak mengingatkan diri saya sendiri dan juga kepada adik-adik dan rakan-rakan, okey, semoga kita selalu berdoa kepada Allah pada bulan Ramadan ini, dan jangan tak berdoa kepada Allah. Dan memperbanyakkan lagi kalau boleh, sebanyak mana yang boleh. Nak kata saya terror sangat pun tak ada juga kan. Kita sama-samalah berusaha untuk membanyakkan lagi kita punya ibadah pada bulan ini supaya kita lagi banyak berdoa kepada Allah SWT. Okey. Alright. So dengan itu saya mengucapkan terima kasih banyak kerana menjemput saya untuk beri tazkirah, dan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas perkongsian sebentar tadi. Semoga apa yang dikongsikan oleh doktor dapat diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Ahmad Sodikin Muhammad Isra kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi bersama-sama kita pada petang ini. Jadi benarlah bahawa doa ini adalah sebaik-baik ibadah, kerana kalau kita lihat perempuan yang makzurah ataupun kita kenali sebagai perempuan yang sakit perempuan, mereka tidak boleh solat, mereka tidak boleh puasa, tetapi satu-satu ibadah yang mereka boleh lakukan adalah sentiasa berzikir dan berdoa kepada Allah. Tidak lupakan juga terima kasih kepada rakan strategi Ansara Taiping, iaitu Unit Jana Taqwa Emerson Taiping, TNF Energy Sdn Berhad, Amas Media Outpost Taiping. Sekian, jika tiada apa-apa lagi, kita tutup sesi kita pada petang ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih doktor. Okey, sama. Okey, Assalamualaikum. Selamat berbuka. Ya, siap doktor. Terima kasih semua-semua yang ada datang masuk dalam ni. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih semua.